Ini ialah tentang harga rumah. Okey, Prof sebagai seorang yang pakar dalam properti, boleh terangkan sikit dah. Apa rasionalnya sekarang ni? Datuk, sebelum saya ni suka pick up because saya rasa kalau tidak tapi tak apa. You know, let the show must go on. Okay, right. Gini tu. Saya nak pick up on pendidikan. Tadi pun kita sebut dasar ekonomi baru. Sebenarnya dasar ekonomi baru banyak facets dia. Banyak pendekatan, banyak strateginya. Dan strategi yang paling berhasil ialah pendidikan. Kerana pendidikan satu waktu dahulu profesional Melayu hanya ada 4.9% di Malaysia. Hari ini kita berada dalam sekitar 50% lebih. That is satu manifestation that it is a success. Tetapi dalam aspek-aspek lain itu banyak dipertikaikanlah pelaksanaannya. Tetapi hari ini pendidikan itu kita tidak boleh lihat seperti kita lihat sebelum ini. No more. Tak boleh. Kalau kita lihat pendidikan seperti kita lihat hari ini kita pun tahu orang kita yang melalui proses pendidikan sampai ke pendidikan tinggi, keluar sekalipun kerja kadang-kadang tak seberapa dapat hasilnya. Dan lebih sedih lagi kadang-kadang kerja yang mereka ceburi itu tidak inline pun dengan apa yang mereka pelajari. Sebab itu hari ini saya ingat kerajaan kita dah maybe pada saya lah ya, kalau saya boleh katakan this is a tongue in cheek kind of remark. Perhaps it's a little bit too late. Ya, kita dah mula melihat kepentingan TVET. Kita melihat kepentingan vocational. I think itulah satu perkara dan kita harus fokus ke situ. Ya, I think lebih kemahiran comes into the picture supaya orang kita dia mempunyai kemahiran yang berbagai yang boleh menambah hasil pendapatan dia. Property, balik kepada property. Ni cerita Datuk Zain ini kita boleh duduk 2 hari ni Datuk. At one point in time satu waktu average income Malaysian pendapatan purata Malaysian boleh beli average house satu waktu. Dan satu waktu kalau kita go back to the 80s, balik kepada 80 zaman tahun 80-an, lebih gambarnya is even more rosy orang kata, lebih menyenangkan, lebih menyeronokkan. Kenapa? Ada deposit, ada duit untuk bayar deposit, beli rumah, ambil loan yang banyak tersedia. Itu masalah satu lagi kita, itu loan sangat banyak tersedia. Sehingga tak susah untuk orang dapat loan. Balik kepada cerita tadi, ada deposit, ada duit untuk bayar deposit, loan tersedia, sewa yang dia boleh dapat daripada rumah-rumah itu tadi is more than enough, lebih daripada mencukupi untuk service the loan. That was the situation. Dan hari ini is totally the opposite. Samalah keadaan kita hari ini. Saya ingat perkembangan kita laju, tetapi perkembangan dari segi pendapatan itu yang agak lagging behind, agak sedikit ketinggalan. Hari ini sedih sebab kalau cerita pasal dalam konteks jurang, hari ini rumah mewah ataupun the upper end, rumah yang di bahagian atas lebih banyak dijual, lebih mudah dijual. Spekulasi interesting. Spekulasi ini hanya terjadi 2 perkara Datuk. Dia terjadi satu, orang itu mempunyai privilege information. Dia mempunyai akses kepada informasi yang orang lain tak ada. Orang lain tak ada, kita bolehlah speculate. Tetapi kalau kita ada information seperti itu, kalau kita tidak ada capacity, kita tak boleh nak speculate. Kita tahu kawasan itu akan maju. Hari ini orang belum banyak tahu. Kita boleh masuk dan kita beli dan kita boleh speculate. Kalau tak ada capacity, tahu je lah. We cannot do much. Tetapi itulah. Okey, kita break, kita ambil soalan. Sebentar lagi, Prof kena cari penyelesaiannya. Siaran langsung Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1437 Hijrah. Khamis, 24 Disember, pukul 7.30 pagi. Selamat menyambut Maulidur Rasul 1437 Hijrah daripada kami di TV1. Ya, silakan duduk orang kuat UMK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Universiti Malaysia Kelantan. Saya optimistik yang jurang ini sangat boleh kita atasi. Tetapi saya sangat khawatir sesuatu perkara yang saya istilahkan sebagai keberanian politik. Political will.
Dan kerana kalau tidak ada political will ini, segala isu berkait dengan jurang itu saya percaya amat susah untuk kita selesaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. So saya rasa itu soalan pembunuh lah. The killer question iaitu back to orang kata iltizam politik, sama ada mau atau tidak. Jadi Profesor Nick untuk bagi ya. Okey. Terima kasih Prof Datuk soalan tu tadi. Okey, satu lagi yang saya ingin kongsikan ya. Sebenarnya saya setuju sangat dengan Dr. Madeline tadi berkenaan dengan jati diri kita. Saya pun setuju. Jurang kita sebenarnya cara untuk merapatkannya is a group work. Everybody has to work together. Okay? Tapi dengan syarat kita mempunyai jati diri yang kuat. Dan satu yang saya suka juga daripada buku Dr. Muhammad Khalid tu tadi, dia mengatakan kerajaan wajar menukar imej dan pendekatan dari negara berteraskan politik kepada berteraskan perniagaan. So maksudnya the focus has to be on the economy rather than on the politicals. So for that, kita seharusnya bekerjasama dengan GLC, dengan kementerian-kementerian lain. Agar kalau ini boleh dilakukan, mereka adalah pemangkin ke arah merapatkan jurang ekonomi khususnya. Dan berbalik kepada wawasan 2020 itu tadi, kita lihat ke arah untuk menjadikan negara kita negara yang berpendapatan tinggi tidak mustahil. There's an easy way and also a hard way to do it. Tetapi menjadikan negara kita sebuah negara maju itu sebenarnya memerlukan kita semua untuk membawa negara kita. Khususnya untuk menjadikan, of course, belia-belia kita yang dikatakan Gen Y itu tadi mempunyai pemikiran yang berbeza, kepakaran yang berbeza dan mereka sepatutnya inovatif. Dan saya seronok bila mendengar bajet baru-baru ni, bajet untuk keusahawanan, untuk membangunkan belia-belia agak tinggi. Maka ini adalah salah satu cara bagaimana untuk kita mengurangkan jurang tu tadi. Dan satu lagi, ke arah negara maju itu sebenarnya seiring, kalau kita kata dia ada risk and return relationship, which is positively related. The higher the country in terms of mempunyai pendapatan yang tinggi, the higher will be the cost of the product. Saya rasa itu adalah iltizam kerajaan sekarang. Kerajaan mesti ada that political will to bridge the gap. Yang itu kita kena ada jurang. Kalau kita lihat negara maju contohnya Amerika, fine, pendapatannya tak tinggi tapi cost of living is low. You can buy a carton of milk with only $1. Okey, kita Prof Madeline, kita balik kepada jurang pendidikan lah. Okey. Do you agree? Adakah Profesor setuju tentang dasar meritokrasi yang akhirnya akan menyebabkan berlakunya jurang antara pelajar yang lemah, pelajar yang terlalu cemerlang dan sebagainya dalam pendidikan negara? Okey, dalam ekonomi kita ada dua pendekatan yang boleh kita gunakan dari segi dasarnya. Pertama, you allow the market to go free. You jangan campur tangan sebab menurut pendekatan ini yang terbaik nanti the survival of the fittest. This is where liberalization is all about. Maknanya kalau you kuat, you hebat, maka you akan masuk universiti. Now, the other argument ataupun persoalan bukan persoalan, pendekatan yang kedua yang digelar sebagai whereby you intervene. Maksudnya ada campur tangan. Dalam kes ini selalunya pemerintah. Now, kita boleh pilih sama ada untuk terus, kita boleh memilih untuk biarkan pasaran ataupun kita boleh intervene. Nah, pada satu ketika memang kalau kita lihat di dasar ekonomi baru dulu khususnya di mana kerajaan terpaksa campur tangan, you intervene supaya membolehkan kita meletakkan kota, kita meletakkan apa-apa supaya memastikan ada orang Melayu yang masuk universiti. Jangan lupa bukan saja orang Melayu dengan kotanya, ada Cina-nya kotanya, ada India kotanya. Jangan hanya melihat orang Melayu saja yang ada kota. Sebab saya tahu ada juga student-student saya yang tidak
tidak layak. Tetapi disebabkan latar belakang etnik dia. Maknanya kuota ni jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Ya. It's an affirmative action untuk menyelesaikan masalah untuk sementara. Now, pada mulanya, okay. Then after that, we let go. Because of political problem kita, di mana kita terpaksa negotiate. Saya ingat lagi, sebab saya ni umur saya sama dengan dinosaur lama juga dekat UKM tu, saya sempat melihat peralihan ini. Bila masuknya meritokrasi, sampai sekarang saya dah tak jumpa lagi orang Iban masuk dekat fakulti ekonomi. Sebab mereka sudah tidak layak, okey? Jadi saya cuma lihat Iban lah, yang Melayu tu saya tak nampak sangat lah sebab saya sibuk dengan Iban ni. Tapi ini hanya analogi saya ya. Jadi bermaknanya di sini saya belum cerita lagi whether orang Kelantan ada dalam tu, saya tak tahu lagi, okey. So balik pada ni, jadi sekarang persoalannya kita berada dalam dunia yang digelar sebagai is a very liberalized environment. Maka orang semua mengatakan, oh, meritokrasi ini memang yang terbaik untuk kita supaya kita mencari orang yang terbaik. Tetapi jangan lupa, ada masih lagi di kalangan orang Kelantan, di kalangan orang Iban, orang Perlis, orang Melayu, orang Cina, orang India yang memerlukan perlindungan yang kita kata ini ialah affirmative action ini. Be very careful about how we manage all these things. It is not about it's not a zero sum game. Bukan bermaknanya kita Robin Hood ekonomi, rampas daripada satu, kita kerahkan pada satu. Dalam ekonomi Malaysia, it is about enlarging the cake. Memperbesarkan kek itu. That's why itu tanggungjawab kita semua. Bagaimana kita nak memperluaskan kek itu. Bukan dengan merampas dari rakan kita kaum Cina, rampas bagi kepada orang Iban. Itu bukan cara dia. Walaupun orang Iban kuat sumpit. Jangan, itu bukan cara dia. Jadi bermaknanya di sini, orang Melayu ada haknya, orang Cina ada haknya, orang India ada haknya, dan orang pribumi yang lain. Walau bagaimanapun, walaupun saya berkata sedemikian, saya ingin balik kepada emosi saya sebagai orang pribumi di Sabah dan Sarawak. Kami masih lagi merasakan bahawa kami masih lagi jauh ketinggalan. Jauh ketinggalan daripada arus pembangunan perdana ini. Bukan disebabkan oleh out of design, bukan disengajakan, mungkin disebabkan oleh apa kata orang, geografi. Sarawak saja seluasnya semenanjung Malaysia. So bayangkan population 2 juta. Jadi persoalan tadi yang ada Datuk tanyakan, adakah ini apa dia kata tadi, bajet ini adalah ia bajet politik. Well, it depends on how you want to look at it. Bagi saya, ini adalah rancangan yang terakhir untuk kita mencapai status negara maju. Rancangan Malaysia ke-11 dan juga bajet tahun 2016 ini adalah bajet yang antara yang terakhir sekali. Jadi kalau Datuk Seri Najib, kalau Perdana Menteri, kalau Menteri Kewangan tidak melihat pada Sabah dan Sarawak, bila lagi? So jangan persoalkan. Jangan persoalkan kenapa ada Pen Borneo bernilai 28 bilion. You all di Semenanjung dah berpuluh-puluh bilion dah. So 28 bilion tu dibagi dengan 5 tahun, tak ada benda. So jangan kita persoalkan. Sepatutnya kalau contoh ya, kalau nak buat juga pen daripada Kelantan sampai ke KL, kita sokong sama-sama. Sebab dia akan mewujudkan trickling down effect, spill over effect dan sebagainya. Panjang cerita Iban. Okey Prof, panjang cerita. Kita ada 2 minit lagi. 1 minit daripada apa nama Prof? Okey. Penyelesaian kepada harga rumah yang melonjak ni, dan saya akan tutup sekali. Silakan. 2 minit. Penyelesaian saya nak cari. Saya nak satu sikit saja. Nak betulkan sikit saja. Sebenarnya tidak layak, tetapi tak mampu bersaing. Sebenarnya bukan tak layak, dia tak mampu bersaing dengan orang yang lebih tinggi kelayakannya. Dan kerana tidak level playing field lah. Sebab itu perlukan affirmative. Kalau kita biarkan the free system, kita tak akan selesaikan masalah. Tapi sekarang free system. Itulah dia. Kesenjangan ataupun jurang ini akan terus melebar kalau dibiarkan. Because it's easy for you to make your 2 million. Orang kaya mudah untuk dia generate income daripada orang susah untuk generate kekayaan. Tadi Datuk tanya spesifik kepada saya jawab. Sebenarnya banyak pendekatan yang boleh kita ambil. Ya, saya rasa saya setuju dengan political will. Kerana ia tidak boleh dibiarkan the free system untuk correct itself. It will not correct. Kesenjangan itu, jurang itu akan sentiasa melebar. Pendekatan dia affirmative, yes, it has got to be affirmative. Kena ada campur tangan, kena ada keberanian politik untuk membuat. Dan sebenarnya begini, saya sebut dalam cerita pasal property, pasal rumah lah, kita ambil mudah rumah, semua orang perlu rumah. Saya heran, kenapa kita, daripada dulu-dulu saya sebut ni dengan pihak berkuasa kita. Kita tanah banyak, relatively kalau kita hitung antara penduduk kita dengan geografik ataupun keluasan tanah kita
kita tak perlu buat flat. Kita tak perlu ada rumah yang high density seperti itu. Tetapi kerana semua orang nak bertumpu kepada satu focal point, itulah jadi begitu. Kalau kita manfaatkan resources tanah kita yang banyak, tetapi untuk itu berlaku perlu ada a very direct intervention daripada government. Highway is one example. Right. Di mana ada highway, di mana ada exit point, kawasan itu akan maju. Orang akan mau untuk duduk di situ. Dan kalau kita berfikir secara komprehensif, tempat-tempat yang tadinya tidak dilihat orang pasti tak mahal. Dan government can go in untuk develop that area untuk memungkinkan rumah-rumah dibangun dengan harga yang mampu orang banyak beli. Sama juga dengan kemudahan-kemudahan lain. Kita tengok apabila kita pindahkan satu aktiviti ekonomi yang besar, kawasan itu akan berkembang. Ya. That requires the political will dan... Okey, terima kasih. Selain daripada itu, saya rasa sikap tamak pemaju yang mengambil untung lebih kepada 40%. Ya? Saya kena sebut. Satu kita dah perkara. kena tutup dah. Dengan itu saya rasa yang sebenarnya banyak lagi skop yang harus kita cover untuk membincangkan tentang jurang ini, iaitu tentang jurang selain daripada jurang pendidikan, jurang integrasi nasional telah dibincangkan, jurang digital, jurang kesihatan, ya, jurang kepenggunaan dan jurang pemilikan rumah sebagaimana yang kita bincangkan. Tetapi salah satu sebelum kita tutup ialah saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah tentang negara bangsa itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan negara bangsa? Negara bangsa adalah sepatutnya adalah sebuah negara yang bersatu padu. Tetapi adakah negara kita ini sebuah negara tanpa bangsa? Jadi itu adalah sesuatu yang perlu difikirkan. Adakah sistem education, sistem pendidikan kita telah menyatukan kita semua? Dan adakah sistem pendidikan kita disebabkan ada 3 sistem yang berbeza ini daripada satu sistem sebagaimana negara-negara lain telah memisahkan kita semua? Kita ada 5 tahun daripada sekarang untuk bercakap tentang negara bangsa. Tetapi adakah kita akan tercapai semua ini? Tanpa negara bangsa, apa yang kita bincangkan semua ini, saya rasa tuan-tuan boleh fikirkan. Dengan itu saya sudahi. Kita ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Kita sudahi majlis kita, Majlis Advokasi Ilmuwan MPM bersama utusan dan RTM, dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.